Waktu da'i dululah kan, 3 tahun lepas lah, ingat-ingat lupa lah. Kita orang ada pergi hospital bahagia dekat Tanjung Rambutan. So waktu kita orang pergi tu kan, bila kita pergi ke hospital bahagia, kita mesti dah ada some sort of stereotype tau, macam mana keadaan orang-orang dekat hospital bahagia ni. So waktu tu saya pergi dengan stereotype yang ramailah orang yang kritikal, yang akan lari, tiba-tiba kita jalan ada orang macam lari kan. Macam yelah orang pesakit mental kan. Itu yang saya macam fikir lah kan. Macam best lah kalau kita ada expectation, then kita pergi expectation is different. So macam mainan diri sendiri. So bila pergi sana kan, bila pergi diorang bawa pusing. So baru tahulah macam this orang yang pesakit mental ni diorang ada rutin. Pagi-pagi diorang akan macam bangun and then ada kerja lah. Kerja ni kalau kita macam biasa pergi kedai makan kan, yang air tu kan ada ikat tu, boleh jadi diorang adalah yang orang yang ikat air tu lah, the supplier of that lah. So ni diorang memang hard labor. So saya pergilah tengok diorang ikat satu-satu kan. Nurse tu pesan lah, dia kata jangan trigger them je lah, tengok okay diorang pun macam very focus. Apa yang diorang buat tu, dia cakap lah adalah benda lain juga, ada menjahit, ada diorang punya plan sendirilah untuk rehabilitasi, dan ada juga tempat tanam-tanam kan. Tapi one thing yang saya macam sedar waktu saya pergi tu kan, I mean of course lah, kita tak adalah nak cakap diorang semua macam biasa je, macam it's very normal. Diorang pun macam datang, bang ada duit, diorang nak duit sikit kan. Sebab diorang nak duit tu, diorang boleh beli kat kantin makanan ekstra sikit. Diorang memang ada makanan lah, cuma macam bila ada duit lebih sikit tu, boleh lah beli makanan yang sedap, macam tu je lah kan. Tapi maksudnya boleh je dia minta duit tu kan, okay je lah kan. And then ada satu situasi yang kelakar bila ada seorang makcik ni lah kan. Makcik ni datang kat saya macam nak minta autograf tau. Dia bawa buku minta autograf. Saya cakap okay. Saya cakap autograf, saya tulis nama kan. So makcik tu, lah tulis lah nombor telefon sekali tepi tu. Lepas tu macam okay. Lepas tu tulis lah, tapi tulis nombor yang tak betul lah kan, ubah hujung sikit kan. Lepas tu kawan saya pun kena juga tau. So kawan saya dia tulis nombor yang betul. Lepas tu kita tahu macam bilang kau nanti balik makcik tu contact kau kan. So macam baru tahulah benda tu macam fun lah kan. Cuma one thing yang bila dah sembang dengan pegawai tu, in the end kan, pegawai tu cakap lah, dia kata, tanyalah dekat dia kan, majority kat sini kenapa dapat macam normal, diorang tak nampak macam sakit pun. Dia cakap actually to be honest, macam nak kata percentage to be exact tu tak tahu, tapi dia kata ramai daripada pesakit yang ada kat sana sekarang adalah orang yang dah sembuh. Diorang dah sembuh, tapi bila diorang balik, they face difficulty, diorang mungkin buat jadi gila balik ataupun jadi sakit balik supaya dapat hantar balik ke hospital bahagia, ataupun macam diorang memang jadi gila betul-betul balik dan hantar balik ke hospital bahagia. So it makes me ponder lah, cuba kita macam bayangkan kan, if we put ourselves in their shoes lah kan. Yelah macam kita adalah orang yang dah berjaya sembuh daripada sakit mental. So bila kita balik, satu masyarakat sekeliling kan, orang kampung, makcik-makcik jiran sebelah, semua mesti akan cakap macam ialah that the first difficulty yang kita akan hadap. Yang kedua, family, penerimaan keluarga. Boleh jadi kalau terima bagus, support, alhamdulillah kan. Kalau tak terima, jadi penat juga kan. Lepas tu nak apply kerja. Kalau kerja dekat kawasan sekeliling, orang mesti akan cakap-cakap juga. Kalau kerja dekat company yang besar, we need to declare our health kan, ada health declaration form. So macam saya nak cakap, macam it's not that simple lah diorang untuk live a normal life again kan, sebab society dan sebab-sebab macam ni lah yang membuatkan dia, bila dia decide untuk fight to patah balik ke tempat dan spend the rest of their life there. I'm not here to criticize the society, nak cakap community tak support ke, bukan lah. Mesti susah lah kehidupan diorang kalau untuk survive lepas daripada dah sembuh tu kan. Saya pun fikir balik, kalau saya pun, it's not that as easy as cakap alah kau kena kuat kan. Susah lah kan. Tapi actually ramai orang dekat sana adalah orang-orang tua. Maksudnya bila diorang balik, diorang dah tak, family susah nak terima, nak jaga semua kan. So adakah sebenarnya hospital bahagia ni hospital orang sakit mental ataupun tempat orang-orang tua?